Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aisyah dan rakan-rakan. Kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan isu gangguan seksual di Ghana. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 8 orang. Yang pertama, Muhammad Adil Daniel, Nur Khalila Firzana, Isatul Nashiha, Daniel Hakim, Muhammad Faiz Naim, Muhammad Amirul Ashraf, Muhammad Aizad dan Muhammad Syafiq. Nama diberi Muhammad Faiz Naim bin Muhammad Faizul Nizam. Nombor matriks 225317. Isu gangguan seksual amatlah kerap berlaku walaupun dunia pada masa ini semakin moden. Secara umumnya, gangguan seksual ialah satu perbuatan, percakapan dan perlakuan yang mengganggu tahap mental dan fizikal mangsa dari perspektif seksual seperti rogol, percakapan lucah, mencabul dan sebagainya. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, gangguan seksual ialah perlakuan yang kurang disenangi melalui kata-kata, isyarat, sentuhan yang berunsurkan seks, kata-kata lucah, meraba dan sebagainya. Biasanya, gangguan seksual berulang-ulang terutamanya oleh kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Gangguan seksual boleh dikelaskan sebagai satu jenayah berat yang sangat dikuatkuasakan oleh mana-mana negara, terutamanya di Malaysia. Berdasarkan petikan daripada Prosiding Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan, rogol diklasifikasikan sebagai satu jenayah kekerasan kerana melakukan serangan seks dengan paksaan atau ugutan. Oleh itu, isu ini sangatlah serius dan masyarakat perlulah mengetahui tentang isu ini dengan lebih mendalam lagi. Seterusnya, isu gangguan seksual merupakan satu aspek psikologi mangsa yang diganggu secara mental dan fizikal berdasarkan kesedaran mangsa itu sendiri. Oleh itu, isu ini boleh dikaitkan dengan aliran falsafah etika dan kehidupan. Definisi falsafah etika dan kehidupan ialah bidang yang berkaitan dengan isu benar, salah dan aspek-aspek lain seperti berkaitan penilaian tingkah laku manusia. Isu ini boleh berlaku terhadap kaum lelaki maupun kaum perempuan di mana-mana sahaja seperti tempat awam, tempat kerja dan sebagainya. Isu ini sukar diatasi mungkin kerana ramai mangsa tidak berani untuk menyuarakan bagi mempertahankan diri sendiri. Seterusnya, kajian ini lebih terperinci terhadap isu gangguan seksual di Ghana. Di Ghana, banyak faktor dan kesan berlakunya isu ini dengan kerap. Penduduk di sana mungkin tidak lagi mengambil tahu tentang isu gangguan seksual ini. Hal ini demikian kerana penindasan terhadap yang lemah telah pun diterapkan di dalam kalangan penduduk di Ghana. Justeru itu, kajian ini akan merangkumi objektif kajian, latar belakang kajian, kaedah kajian, analisa data dan kesimpulan. Nama saya Muhammad Aizad bin Abdul Razak, nombor matriks 225145, dan saya akan membentangkan tentang objektif kerja kami. Objektif kami ada 3, iaitu yang pertama sekali memahami isu gangguan seksual yang berlaku berdasarkan perspektif falsafah yang sesuai. Kami mengambil 2 tokoh iaitu Imam Al-Ghazali dan David Benatar. Sedikit latar belakang tentang tokoh ini. Imam Al-Ghazali, nama sebenar beliau adalah Abu Hamid Ibnu Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus, Parsi pada tahun 450 Hijrah. Beliau mengembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Menurut Al-Ghazali, falsafah boleh dibahagikan kepada 6 ilmu pengetahuan iaitu matematika, logik, fizik, metafizik, politik dan etika. Tokoh yang kedua adalah David Benatar. Beliau dilahirkan pada tahun 1966, seorang ahli falsafah akademik dan penulis dan berasal dari Afrika Selatan. Beliau belajar di Universiti Cape Town dan menerima ijazah dalam bidang sains sosial dan PhD. Kemudian beliau menjadi profesor falsafah dan pengarah pusat bioetika di Universiti Cape Town. Beliau telah menghasilkan 8 buah buku, dan buku yang terkenal adalah Better Never to Have Been, The Harm of Coming into Existence. Objektif yang kedua adalah menganalisis pengetahuan pelajar-pelajar tentang isu gangguan seksual ini kerana berlaku berdasarkan hasil kaedah kajian. Kami telah menyediakan beberapa soalan untuk membuat soal selidik, dan perkara ini akan dibentang pada tajuk kaedah kajian dengan lebih lanjut.
Yang objektif yang terakhir adalah menganalisis faktor dan kesan yang boleh diperolehi daripada perbincangan isu gangguan seksual berdasarkan perspektif falsafah. Seperti yang saya ceritakan tadi, kami mengambil dua tokoh falsafah iaitu Al-Ghazali dan David Benatar. Faktor ini akan dibentang dengan lebih lanjut lagi pada analisis data. Baiklah, Ghana merupakan salah satu bekas tanah jajahan British yang mengimplementasikan sistem perundangan biasa British berdasarkan Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 2007, menyatakan bahawa pengecualian rogol perkahwinan di Ghana. Walau bagaimanapun, masih muncul kes-kes yang dilanda menyebabkan pembetulan diskriminasi wanita masih tidak jelas untuk disingkirkan sepenuhnya. Penyelidikan atas kes gangguan seksual ini lebih memfokuskan kepada khalayak dewasa mengikut rujukan jurnal Sexual Abuse, A Journal of Research and Treatment. Punca perdana yang boleh menyebabkan kes rogol ini adalah dari keluarga sendiri. Keganasan rogol terhadap golongan yang masih muda menjadi topik hangat sehingga mendominasikan secara empirikal dan teori. Berdasarkan catatan kes rogol kanak-kanak di Montreal, report menyatakan terdapat 351 kes dari tahun 1992 hingga 2002. Pesalah-pesalah ini kebanyakannya mempunyai masalah emosi dan gerak hati terhadap perkara yang mengganggu nafsu. Mengikut semua ulasan-ulasan ini, sikap seksual yang tidak sihat mengikut pengalaman seperti pendedahan awal pornografi dan tingkah laku peramatang merupakan faktor paling konsisten yang membezakan juvana yang perlakukan kesalahan seksual dari kumpulan lain. Di Ghana, kemudaratan yang disebabkan dari rogol perkahwinan secara amnya membantu mewajarkan penambahbaikan undang-undang. Seperti yang dikemukakan oleh Special Rapporteur on Violence Against Women and Girls, budaya komuniti di Ghana terletak di bawah sistem patriarki yang kuat menyebabkan segala perkara yang melibatkan dengan kumpulan wanita di pentas awam tergugat. Kanak-kanak juga dilatih dalam memahami stereotip jantina dan tanggungjawab mereka walaupun terdapat unsur diskriminasi terhadap wanita. Tanggapan budaya Ghana telah digunakan secara salah sehingga penderaan dikategorikan sebagai norma, bukan lagi isu terutamanya kepada masyarakat wanita. Penanaman terma instilling disiplin turut melibatkan keganasan psikologi, pilih kasih antara lelaki dan perempuan dan kenaikan isu rompakan terhadap wanita. Berdasarkan satu kajian, mendapati beberapa faktor sosiodemografi dikaitkan dengan kemungkinan seorang wanita meluluskan keganasan fizikal rumah tangga terhadap isteri seperti tahap pendidikan, indeks kekayaan, umur dan agama meluluskan keganasan terhadap isteri sekiranya tidak mengikut kata suami. Ini merupakan kepercayaan bahawa seseorang suami berhak dan berkuat kuasa melakukan hubungan seksual bersama isterinya, tidak kira ada bantahan. Perkara mitos bahawa rogol perkahwinan adalah lebih kurang traumatik berbanding rogol orang asing ditegah oleh bukti mencatatkan isteri mengalami akibat yang lebih teruk. Adanya di kalangan isteri mengalami keganasan berterusan sedemikian menanggung kesalahan di persekitaran umum sehingga menyebabkan mereka terdedah dengan mimpi ngeri dan long-term sexual dysfunction yang akan menyebabkan sakit parah di bahagian anatomi sistem seks perempuan. Mengikut pendapat tokoh Islam iaitu Al-Ghazali, menerangkan bahawa keganasan seksual ini boleh terjerumus kepada zina dan rogol. Ramai wanita di seluruh dunia dilaporkan mengalami keganasan seperti ini. Beliau mengartikulasikan perkara ini sebagai dosa besar dan menyebut banyak petua untuk mencegah. Berikutan peristiwa, seorang warga Samarkand cuba merogol wanita bangsawan yang tidak berdaya, cuba menyedarkan pemangsa itu dengan memberi amaran kepadanya akibat besar daripada tindakan yang menyalahi undang-undang. Selain daripada itu, David Benatar iaitu ahli falsafah dari Afrika Selatan mengemukakan pendapat dilemanya di bawah etika aktiviti seperti pergaulan dan kerja seks konsensual dianggap boleh diterima secara moral, menunjukkan bahawa seks tidak lebih istimewa daripada aktiviti lain yang menyenangkan. Di bawah etika yang ketat mendefinisikan pula, rogol
sebagai perkara yang lebih teruk berbanding dengan bentuk paksaan atau serangan lain. Seterusnya, saya akan mengulaskan tentang kaedah kajian kami. Kajian dilakukan bagi memperoleh maklumat terperinci tentang isu gangguan seksual di Ghana, iaitu merangkumi pengetahuan pelajar berikutan hal ini, faktor-faktor berlakunya kes-kes gangguan seksual dan juga kesan-kesan negatif kepada mangsa. Antara kaedah kajian yang telah digunakan ialah yang pertama, kaedah kualitatif. Kajian dilakukan berdasarkan pembacaan jurnal dan artikel bagi membantu kami memahami isu yang diketengahkan, iaitu gangguan seksual melalui perspektif falsafah. Kedua, kaedah kuantitatif. Soal selidik telah dijalankan menggunakan Google Form pada 7 hari bulan 11 2023 dan telah mendapat respons daripada 72 responden. 25 daripadanya ialah lelaki, manakala 48 ialah perempuan. Purata responden merupakan pelajar universiti di seluruh Malaysia, iaitu seramai 68 orang dan 5 orang bukan pelajar. Antara dapatan kajian tersebut ialah pengetahuan am pelajar mengenai isu gangguan seksual, faktor gangguan seksual berlaku dan juga kesan terhadap mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Samsuri, nombor matrik 2237725, ingin membentangkan analisis data hasil dapatan daripada kajian kami mengenai isu gangguan seksual di Ghana. Untuk analisis data yang pertama, iaitu isu gangguan seksual berdasarkan perspektif ahli falsafah yang bermaksud pandangan-pandangan tokoh tentang gangguan seksual. Untuk tokoh yang pertama, iaitu tokoh Islam, Imam Al-Ghazali, nyatakan bahawa rogol ataupun zina dalam bahasa Arabnya merupakan asbab daripada keimanan yang lemah ataupun secara istilahnya tidak dapat mengawal keinginan seksual yang tinggi. Maafkan saya. Oleh itu, terdapat petua daripada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, maka tundukkanlah pandangan dan jagalah maruah diri, jagalah kehormatan diri. Ini bermaksud dengan kata lain menjaga kemaluan sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Oleh itu, ini bermaksud bukan sahaja kita perlu menjaga pandangan daripada melihat Nabi lain, malah kita juga perlu mengelakkan daripada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara percuma ini digunakan secara salah. Merupakan lumrah kepada manusia untuk mempunyai keinginan seksual, namun jika tidak dikawal, ianya boleh berlaku dan menyebabkan jenayah seksual dan juga merupakan aktiviti tidak bermoral. Tambahan pula, mangsa-mangsa yang sering majoriti mangsa ini terdiri pada kaum wanita. Ini kerana secara lumrahnya susuk tubuh badan wanita yang kecil dan mempunyai kudrat yang lemah. Namun begitu, kita tidak boleh pandang remeh terhadap kaum minoriti, iaitu isu gangguan seksual terhadap lelaki, kerana lelaki juga antara mangsa-mangsa gangguan seksual. Oleh itu, kita tidak boleh memandang remeh perkara ini kerana kaum lelaki juga perlu dijaga. Untuk tokoh yang kedua, tokoh daripada ahli falsafah daripada Afrika Selatan, iaitu David Bennett, mengatakan sifat kecewanya apabila sesetengah pihak menganggap bahawa aktiviti penjagaan seks ataupun pelacuran yang secara sah merupakan aktiviti yang bermoral kerana dikatakan dilakukan secara sah. Namun begitu, jika dianggap begitu, maka aktiviti seks hanyalah satu aktiviti sekadar, tidaklah lagi aktiviti yang istimewa dan merupakan semata-mata aktiviti yang berkonsepkan hiburan. Ini kerana beliau beranggapan bahawa seks merupakan aktiviti yang istimewa dan juga perkara yang menyeronokkan. Jika berlakunya
perkara sebaliknya seperti jenayah robot, iaitu perkara yang tidak menyeronokkan, maka itu bercanggahan dengan konsep seks itu sendiri. Oleh itu, beliau mengatakan aktiviti robot merupakan perkara sekeji-kejinya yang boleh dilakukan oleh manusia kerana dilakukan secara paksaan. Nama saya Nur Taila Firzana binti Khairuddin, nombor matriks 224374. Berdasarkan soal selidik melalui Google Form, kami dapat mengetahui pengetahuan pelajar-pelajar tentang gangguan seksual. Berdasarkan Raja 1, 24.2% responden mengambil berat tentang isu gangguan seksual yang berlaku di Malaysia dan juga luar negara. Namun demikian, berdasarkan Raja 2, 45.8% responden sangat bersetuju bahawa isu gangguan seksual ini jarang diperkatakan dalam perbualan masyarakat Malaysia. Natijahnya, kebanyakan pelajar memang benar mengambil cakna isu gangguan seksual ini, tetapi isu ini jarang sekali diketengahkan dalam perbualan harian maupun di media masa, mungkin kerana isu ini yang agak sensitif. Seterusnya, Raja 3 menunjukkan reaksi pelajar tentang gangguan seksual yang terjadi di Ghana. 45.2% berasa marah, 32.9% berasa sedih, 16.4% berasa hairan kenapa isu ini berlaku dan yang lain berasa kecewa dan berharap perkara ini dapat diselesaikan dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahawa setiap mangsa seharusnya memberanikan diri untuk membuat laporan polis agar pelaku dikenakan undang-undang yang setimpal. Nama saya Muhammad Amrul Ashraf bin Muhammad Zali. Nombor matrik saya ialah 225019. Di sini saya hendak membincangkan tentang poin yang 5.3 di dalam proposal, iaitu faktor dan kesan yang boleh diperoleh daripada perbincangan isu gangguan seksual berdasarkan perspektif falsafah. Alright. Di sini adalah 5.3.1 di manalah faktor yang menyumbang pada penindasan mangsa dalam isu gangguan seksual. Ini adalah data yang dapat diperoleh oleh grup saya di mana adalah melalui Google Form. Alright, di sini adalah faktor. Faktor yang pertama adalah kegagalan undang-undang, yang kedua adalah persepsi masyarakat, yang ketiga adalah ugutan daripada pemangsa, yang keempat adalah tiada sokongan moral. Di mana yang kita boleh nampak daripada sini adalah majoriti di mana adalah kegagalan undang-undang yang sebanyak 35.1% dan kemudian persepsi masyarakat yang itu sebanyak 27%. Yang ketiga adalah faktor ugutan daripada pemangsa iaitu sebanyak 21.6%. Dan juga yang terakhir di mana adalah minoriti yang memilih tiada sokongan moral daripada masyarakat sekitar iaitu sebanyak 16.2%. Di sini keseluruhan yang kita boleh nampak adalah data-data yang faktor yang menyumbang kepada penindasan tersebut. Okey, kemudian alright. Poin seterusnya adalah 5.3.2 iaitu di manalah kesan terhadap mangsa yang tertindas dalam isu gangguan seksual. Di sini kita boleh lihat adalah data yang diambil oleh grup saya iaitu daripada Google Form juga. Di sini kita boleh lihat adalah kesan pertama tekanan emosi. Kesan kedua menjalani kehidupan dalam penderitaan yang sama. Kesan ketiga ugutan daripada pemangsa. Alright, di sini kita boleh lihat adalah majoriti yang memilih tekanan emosi yang iaitu sebanyak 48.6% yang paling tertinggi. Yang paling rendah yang memilih adalah kesan menjalani kehidupan dalam penderitaan yang sama, di mana adalah sebanyak 13.5%. Di sini kita boleh ini adalah kesan yang paling rendah yang ramai yang memilih. Dan akhir sekali kesan yang ketiga iaitu ugutan daripada pemangsa. Ugutan daripada pemangsa ini pula sebanyak 37.8%. Sekian, terima kasih. Nama saya Dan Hakim Bashimi, nombor matriks 222472. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan bagi tajuk pembentangan kumpulan kami iaitu isu gangguan seksual di Ghana. Baiklah, jadi kesimpulannya apa? Gangguan seksual merupakan salah satu gejala sosial yang sering diperkatakan pada masa kini, iaitu seperti kita lihat pada hari ini. Isu ini merupakan isu global kerana isu ini berlaku di serata dunia.
isu ini amatlah serius kerana meninggal kesan yang sangat mendalam kepada mangsa, keluarga mangsa dan juga lapisan masyarakat. Jadi seluruh lapisan masyarakat perlu berusaha untuk membawa isu ini bagi disuarakan untuk mendapatkan keadilan. Jadi kita seharusnya cuba sedaya mungkin bagi membela nasib mangsa-mangsa sekaligus dapat membantu negara dalam mengurangkan kadar gangguan seksual ini. Sekian, terima kasih.